Sedap. Dia rangup di luar dan juicy di dalam. Dia amat sesuai dimakan untuk kanak-kanak ataupun hidangan petang. Selain dia mudah didapati dan dia amat berkhasiat di dalam memberi antibodi yang kuat kepada kita dan semua. Tidak lengkap rasanya kalau memasak kari tanpa sayuran seperti terung, tomato dan kacang bende bagi menambah rasa pada juadah tersebut. Biasanya di Malaysia, ia dijadikan sebagai sayur ulaman dan beberapa inovasi makanan yang berasaskan bende. Selain dijadikan sebagai ulam-ulaman dalam pelbagai masakan, kali ini kita bawakan satu inovasi masakan iaitu solok bendi yang boleh dimakan oleh semua golongan termasuk kanak-kanak kerana ia tidak pedas dan berkhasiat. Komoditi kacang bende merupakan antara komoditi sayur berbuah yang utama digunakan oleh pengguna di Malaysia, di mana kadar penggunaan per kapita bagi komoditi ini adalah di antara 1.3 kg hingga 1.6 kg per kapita dari tahun 2014 ke tahun 2019. Sayuran ini sememangnya disukai kerana faedah kesihatannya yang mana ia mengandungi kalium, vitamin B, vitamin C, asid folik dan kalsium. Di Malaysia, tanaman ini diusahakan seluas 3,500 hektar dengan pengeluaran hasil hampir 53,000 metrik tan yang direkodkan pada tahun 2018. Untuk pasaran, saya sekarang tumpukan pada farma. Keduanya kepada pasar borong, terutamanya pasar borong Selayang. Sebab harga di sana alhamdulillah hari ini boleh tahan. Lepas tu daripada Kuantan, ada juga daripada kedai-kedai makan yang order dengan saya, terutamanya kedai-kedai masakan panas. Dia buat masak asam pedas dan sebagainya lah. Tapi buat setakat ni masalah pemasaran tak ada masalah. Alhamdulillah, barang saja tak cukup. Pengalaman saya tentang bende ni, saya berminat terutamanya pada musim hujan. Kerana masa musim hujan, bende ni harganya terlampau tinggi. Kerja sama tapi harga meningkat. Alhamdulillah. Saya galakkanlah pada petani-petani muda yang berminat untuk tanam bende, cari kawasan yang tak ditenggelami air. InsyaAllah, kata hasil tu berlipat kali ganda lah kalau masa musim hujan. Berdasarkan kepada kajian margin pemasaran yang dijalankan oleh pihak Fama pada tahun 2019, tanaman kacang bende dilihat dapat memberikan pulangan yang tinggi ataupun lumayan kepada petani. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa bagi RM1 yang dibelanjakan oleh pengguna, pulangan keuntungan petani mencecah 54%. Di peringkat pemborong, purata margin keuntungan yang diperolehi adalah sebanyak 20% pada harga borong RM4.80, manakala purata margin keuntungan di peringkat runcit pula adalah sebanyak 26% pada harga runcit RM6.50. Kadar sara diri bagi komoditi ini adalah di antara 103.2% ke 106.7%, manakala kadar import adalah di antara 0.3% ke 0.9% dari tahun 2014 ke tahun 2019. Daripada analisis harga tanaman kacang bende, umumnya tanaman ini berada pada trend harga yang meningkat bagi tempoh 2014 hingga 2019. Harga purata ladang bagi komoditi ini adalah di antara RM3.10 per kilogram hingga RM3.55 per kilogram, manakala harga purata borong adalah di antara RM4.50 per kilogram hingga RM5.10 per kilogram. Harga purata runcit pula adalah di antara RM6.15 per kilogram hingga RM7.05 per kilogram dari tahun 2014 ke tahun 2020. Trend harga adalah kelihatan meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2020 bagi peringkat borong dan runcit. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta menentukan kualiti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Terdapat dua variti kacang bende yang popular di Malaysia, iaitu variti buah 5 segi dan 7 segi. Pengguna di selatan semenanjung Malaysia menggemari jenis 5 segi berbanding di bahagian utara semenanjung yang minat bende 7 segi. Di Malaysia, kawasan penanaman utama adalah di negeri Johor, Perak, Kedah,
Kelantan dan Pulau Pinang. Bagi mendapatkan hasil tanaman yang berkualiti, pengurusan tanaman perlu dilakukan dengan baik bermula daripada peringkat penyediaan kawasan. Bagi penanaman kacang bendi secara terus pada tanah, pembajakan dan penggemburan dilakukan dengan penggunaan khidmat jentera ataupun secara manual dengan menggunakan cangkul pada kedalaman 15 cm hingga 22 cm yang disyorkan supaya memberi pertumbuhan akar yang baik. Bagi meningkatkan lagi kandungan organik pada tanah, taburan tinja ayam reput amat disyorkan sebelum proses pembajakan dan penggemburan dijalankan. Seterusnya, spesifikasi batas yang disyorkan ialah berukuran 1.2 meter lebar kali 25 cm tinggi dan panjangnya mengikut keadaan kawasan. Penjarakan antara batas yang disyorkan ialah 90 cm bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan tanaman kelak. Penyemaian biji benih kacang bendi disemai di dalam dulang semaian dengan 104 lubang plug. Peat moss digunakan sebagai medium percambahan. Kaedah semaian adalah dengan satu biji benih disemai ke dalam satu lubang plug. Kemudiannya peat moss dibasahkan dengan air. Ubah anak benih ke ladang 3 ke 4 minggu selepas disemai dengan jarak setiap lubang lebih kurang 45 cm dan 90 cm setiap barisan agar tidak berlaku persaingan antara pokok. Di kawasan komersial, kebiasaannya sistem pengairan titis atau renjis disediakan. Proses siraman dibuat sekali sehari dan pada musim kering 2 kali sehari. Pengurusan pembajaan yang baik dapat meningkatkan hasil yang berkualiti. Namun jika sebaliknya, ia menyebabkan kerosakan pada tanaman dan mengeluarkan hasil yang rendah. Baja organik dan bukan organik penting bagi pertumbuhan pokok kacang bendi yang berkualiti dan sihat. Pengurusan rumpai penting bagi mengelakkan kacang bendi bersaing untuk mendapatkan cahaya, nutrien dan air. Pertumbuhan rumpai juga boleh menimbulkan masalah penyakit dan boleh menjadi perumah kepada serangga perosak dan penyakit. Penggunaan sungkupan plastik adalah satu cara yang baik bagi mencegah pertumbuhan rumpai di atas batas. Ia juga membantu untuk mengekalkan kelembapan dan suhu tanah. Musuh utama tanaman kacang bendi ialah serangga dan perosak. Manakala penyakit utama tanaman bendi pula ialah bintik daun yang terdapat pada daun-daun tua di mana daun-daun ini kelihatan bertumpuk-tumpuk hitam dan berjelaga. Bagi mengatasi masalah ini, kawalan integrasi yang merangkumi kaedah fizikal, kultural dan penggunaan racun diamalkan. Penggunaan racun serangga yang disyorkan adalah perlu dilakukan mengikut jadual. Penyemburan racun perosak hendaklah diberhentikan beberapa hari sebelum pengutipan hasil. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman kacang bendi akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang, pengendalian di rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan dan rawatan, pemotongan, penggradan, pembungkusan, pelebalan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Kacang bendi boleh dituai pada tempoh 50 hingga 55 hari selepas ianya ditanam. Namun penuaian perlulah mengikut kesesuaian indeks kematangan. Antara pemerhatian yang kita boleh buat di peringkat ladang bagi memilih kacang bendi yang telah cukup matang adalah dengan melihat tampuk di bahagian tangkai dan juga buah. Kalau kita lihat kaliksnya telah mulai kering ataupun kering sempurnanya. Ini menunjukkan bahawa buah ataupun kacang bendi ini telah sesuai untuk dituai. Pada tahap ini, tekstur buah masih lembut, bahagian hujungnya rapuh dan belum berpuluh menyebabkan kacang bendi ini sesuai untuk pasaran segar.
Semasa penuaian dilakukan, penuaian yang betul perlu diamalkan bagi memastikan kacang bendi tidak rosak ataupun tercedera. Kaedah yang betul adalah dengan menggunting di bahagian tangkai dengan jarak antara 1 ataupun 2 cm bagi memastikan buah bendi tidak tercedera. Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat kerana kecederaan pada kacang bendi semasa dituai akan mengakibatkan kerosakan dan tidak dapat dipasarkan. Waktu yang disyorkan untuk penuaian adalah pada awal pagi atau petang. Untuk menuai, gunakan sarung tangan bagi mengelakkan kacang bendi tersebut dari tercedera, terkena kuku dan sebagainya. Kacang bendi yang dituai akan dikumpul di dalam bekas yang dialas dengan bahan cushion supaya tidak cedera dan hasilnya itu dikumpul di tempat yang teduh. Pemilihan dan pengasingan di peringkat ladang perlu dilakukan bagi memastikan hanya kacang bendi yang baik dan memenuhi spesifikasi pasaran sahaja dibawa ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Kacang bendi yang mengalami kerosakan mekanikal, rosak, cacat bentuk yang keterlaluan, tidak segar, terlalu kotor, diasingkan untuk dimusnahkan atau dirawat. Pengangkutan keluar dari ladang perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan kacang bendi daripada terdedah terlalu lama pada keadaan persekitaran yang ada kalanya terlalu panas dan terlalu lembap. Jenis kenderaan yang digunakan juga perlu sesuai dengan jarak pasaran dan jumlah barang yang dikendalikan. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan atau sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah iaitu value added terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggradan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Kacang bendi yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kuantiti dan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Catatan rekod penerimaan, variti, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti, kuantiti, saiz dan grade hasil dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Seterusnya, kacang bendi yang diterima perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang, rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Tujuan perapian adalah bagi membuang bahagian sayur yang boleh mencederakan selain kelihatan lebih kemas dan menarik dalam bungkusan. Tangkai kacang bendi yang terlalu panjang juga perlu dipotong supaya kemas dan tidak mencederakan sayuran yang lain. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu penggradan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141. Penggradan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz atau bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Di bawah peraturan GPL, iaitu penggradan hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade, iaitu premium, grade 1 dan grade 2. Kualiti terbaik bagi kacang bendi mestilah cukup matang, segar, bersih dan bebas dari sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara kualiti kacang bendi yang diterima di pasaran pula ialah cukup matang, segar, bersih, terdapat kecacatan minimum dan agak bebas daripada kerosakan fizikal. Manakala kacang bendi dalam kualiti yang tidak dikehendaki pasaran pula ialah tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan terdapat kecacatan yang teruk, kerosakan disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang boleh menjejaskan jangka hayat pemakanan dan kualiti.
Pengelasan saiz pula ditentukan oleh panjang dalam unit sentimeter seperti yang dapat dilihat melalui jadual berikut. Peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Penggradan, Pembungkusan dan Pelebalan Keluaran Pertanian tahun 2008 atau Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan yang betul akan memudahkan pengendalian dan mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti. Penggunaan bekas yang sesuai diperlukan supaya dapat memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Bagi pembungkusan pukal, muatan bagi bakul plastik hendaklah tidak melebihi 30 kg, manakala bagi pembungkusan runcit pula sesuai dibungkus menggunakan filem renggang, beg kertas dan beg plastik. Seterusnya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan. Di bawah peraturan GPL, sesuatu hasil pertanian untuk jualan hendaklah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut. Nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad pengenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Buah-buahan dan sayur-sayuran kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana buah-buahan dan sayur-sayuran tidak dapat diedarkan dengan kadar segera kerana masalah teknikal dan logistik, memenuhi kuantiti konsainen yang mencukupi, hasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut serta mengawal kedudukan harga di pasaran. Pengangkutan atau logistik merupakan perkara terpenting bagi memastikan komoditi yang sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana yang diperlukan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus sama ada menggunakan bakul, kotak atau jaring perlu disusun dengan rapi bertujuan untuk mengurangkan pergerakan atau gegaran sewaktu perjalanan yang boleh menjejaskan kualiti. Pastikan juga pengudaraan di atas kenderaan mencukupi untuk mengurangkan suhu. Perjalanan di waktu malam juga digalakkan kerana cuaca sejuk pada waktu tersebut. Berdasarkan analisis ini, tanaman kacang bendi dapat dilihat sebagai satu tanaman yang berpotensi untuk diusahakan oleh petani. Fama menawarkan perkhidmatan pemasaran dan bimbingan kepada usahawan bagi mendapatkan ruang dan juga peluang dalam memasarkan hasil pertanian. Fama juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dalam industri makanan tersedia dan mampu diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, Fama telah mempertingkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus dalam memperkukuhkan bekalan makanan melalui program ladang kontrak, memperluaskan akses pasaran dan meningkatkan promosi pasaran tempatan sehingga ke pemasaran peringkat antarabangsa.